Kereta WJR 8335 minta aliskan kereta Total Baroka. Ada kita nak keluar minta tolong. Tak apa, tak belum mula lagi. Ambil parking kawan dia nak keluar. WJR 8335. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita memulakan kitab yang kita belajar ini mengenai kematian, hakikat kematian. Dan pada pagi ini kita meneruskan perbincangan kita mengenai sebenarnya kematian itu apa dia. Kematian yang dalam kehidupan seseorang ni bagaimana. Satu perkara yang kita terpaksa lalui dalam kehidupan kita nanti. Saya dah sebut sebelum daripada ni bahawa Allah jadikan perjalanan hidup kita ni dia ada satu batasan demi batasan. Untuk kita nak hidup di atas dunia, Allah jadikan proses kelahiran. Kelahiran itu untuk menghidupkan kita hidup di dunia ini. Kemudian waktu mana kita nak hidup di alam barzah, Allah jadikan proses kematian. Kematian itu satu proses untuk kita nak hidup di alam barzah. Untuk kita nak hidup di padang mahsyar Allah, Allah jadikan yang disebut dengan proses qiyamah. Kiamat maksudnya berlakunya kiamat, barulah akan berlakunya padang mahsyar. Dan untuk nak hidup di alam syurga ataupun neraka, maka kita kena melalui proses pengadilan. Pengadilan itu akan berlaku. Maknanya kematian ini salah satu di antara proses bagaimana untuk kita nak masuk daripada satu alam kepada satu alam. Cuma kematian itu menjadikan satu perkara yang perlu kita fahami dalam hidup kita, kerananya ia terlibat dengan amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Dia berbeza dengan proses kelahiran. Kelahiran dia tidak melibatkan ibadah, tetapi proses kelahiran itu merupakan proses kesempurnaan yang Allah jadikan dalam kehidupan manusia untuk menjadikan manusia hidup sempurna. Lalu Allah jadikan proses kelahiran. Tetapi untuk kita nak meninggal dunia, Allah jadikan satu proses kematian itu satu gambaran kepada ibadah ataupun pengabdian kita kepada Allah di atas dunia ini. Kalau sekiranya kita ni hamba Allah yang saleh, maka husnul khatimah lah untuk diri kita yang digambarkan dengan doa yang kita sentiasa baca itu. Tapi kalau sekiranya kita tak jaga amal ibadah dalam hidup kita ini, maka su'ul khatimah itu akan terjadi. Maknanya kematian itu menjadi satu benda yang perlu untuk dibuat kajian, perlu untuk diberi perhatian pada diri kita. Kerana proses kelahiran kita tak perlu untuk kita nak buat kajian yang mendalam, kerana dia tak terlibat dengan amalan. Tetapi apabila kita sebut saja tentang kematian, kita perlu belajar bagaimana untuk kita mati dan kita memilih bagaimana proses kematian yang terbaik dalam hidup sebagai seorang mukmin, supaya kita tidak mati dalam keadaan kekecewaan dan kita tidak mati dalam keadaan yang kita ni berhadapan dengan satu saat yang getir dalam kehidupan kita. Kerana kalau sekiranya kita mati husnul khatimah, kebanyakan orang yang mati husnul khatimah ini perjalanan dia akan mudah di hadapan nanti. Perjalanan kitanya yang disebut dan diajar dalam agama, dia akan jadi mudah dan mudah di hadapan itu. Tetapi kalaulah sekiranya kematian itu dalam keadaan su'ul khatimah,
mati dalam kesudahan yang buruk, maka keburukan benda yang buruk ni akan mendatangi dalam perjalanan hidup kita pada akan datang nanti. Oleh demikian ulama-ulama bincang panjang tentang mengenai kematian. Kerana kematian ini satu benda yang perlu kita hadapi, dan tak ada orang yang dia tidak berhadapan dengan kematian. Bagaimanapun perjalanan hidup dia, bagaimanapun besar jawatan dia, bagaimanapun besar kedudukan dia, dia akan dirasakan dengan za'iqatul maut. Dia akan merasai za'iqah, dia akan merasai kematian dalam hidupnya. Kita dah bincang mengenai peringkat awalnya ayat Al-Quran Karim yang Allah Subhanahu wa taala cerita, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah. Ni Allah cerita tentang mengenai orang yang beriman pada Allah, kalau mana dekat nak meninggal dunia, biar ada saksi, biar ada yang disebut dengan, yang namakan dengan orang yang mendengar terhadap wasiat yang dia nak sampaikan. Apabila dia sampai, dia rasa di kematian itu sudah hampir dengan dia, maka jadikan ada wasiat. Wasiat ni dicerita tentang bagaimana supaya kita mati nanti tidak menjadi pertengkaran dalam kehidupan. Kerana ramai orang yang mati, lepas pada dia mati, tiba-tiba anak-anak dia, kemudian kesan daripada kematian dia itu, keluarga dia bercakaran di antara satu sama lain. Kemudian yang ni ayat yang kita belajar pada pengajian yang sudahnya. Hari ini kita sambung lagi. Para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Ada benda yang lebih dahsyat daripada kematian yang perlu kita renungi dalam hidup kita. Iaitu manusia yang lalai dalam menghadapi kematian. Yang tu yang lebih dahsyat. Orang yang terleka dengan berhadapan dengan kematian. Yang ni lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Sebelum sampai saat kematian, lalai dan leka dalam hidup, supaya yang dia ni tak terasa yang dia ni akan mati. Kemudian berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian. Paling daripada peringatan Allah. Seolah-olah dia tak terasa yang kematian itu dia sedang berjalan ke arah kematian. Umur yang kita hadapi ini, ramai orang yang hidup leka dan leka. Leka dalam hidup ni kerana apa dia? Kerana urusan dunia yang banyak. Leka dalam hidup ni kerana apa dia? Kerana mencari harta yang sibuk, dia panggil demikian. Dalam Al-Quran dia cerita, ada lebih kurang 8 perkara yang melekakan manusia. Biasanya demikian. Allah cerita yang pertama, yang melekakan dalam hidup ini, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut abaukum, ibu bapa kamu. Ibu bapa yang menyebabkan anak-anak menjadi leka. Yang kedua, wa abnaukum, anak-anak yang menyebabkan ibu bapa jadi leka. Kemudian sampai dia yang ketiga, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu yang menyebabkan kamu jadi leka dan jadi lalai dalam hidup, sibuk dengan adik-beradik. Kemudian siapa lagi? Wa azwajukum, pasangan hidup kamu, suami kamu, isteri kamu yang menyebabkan kamu jadi leka dalam hidup kamu. Siapa lagi yang melekakan diri kamu dalam hidup kamu? Disebut lagi dalam Al-Quran, wa ashiratukum, jiran tetangga kamu, orang yang dekat dengan diri kamu, kawan-kawan kamu, wa ashiratukum. Ni orang yang melekakan dalam hidup kamu. Siapa lagi yang leka kita? Wa amwaluk taraftumuha, harta benda yang sibuk kita kumpulkan tiap-tiap hari, tiap-tiap masa dalam hidup kita. Kemudian yang keenam yang melekakan kita, wa tijaratan takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya. Ni di antara benda yang melekakan dalam hidup. Kemudian apa dia? Wa masakinu tardawnaha, dan seterusnya yang disebut dengan 8. Yang ke-8, wa masakinu tardawnaha, rumah tangga yang kita terlampau sibuk dengan dalam hidup kita ni, dengan rumah tangga kita. Sibuk nak renovate rumah, sibuk nak baiki rumah, sibuk nak buat itu, sibuk dengan rumah kita. Rumah ni menjadikan kita leka dalam hidup. Oleh kerana 8 perkara ni yang menyebabkan manusia jadi terleka dalam hidup dan lalai dalam hidup. Itu perbincangan panjang ulama-ulama sebut demikian. Berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian. Kitanya tentang urusan dunia banyak. Semua alat-alat, gadget-gadget kita hidup ni, gadget-gadget yang terlibat dengan kehidupan dunia. Manakala alat-alat untuk kehidupan, untuk akhirat, jarang kita nak ada. Jarang dalam rumah kita kan nak ada kain kapan, jarang. Jarang dalam rumah kita nak ada kapur barus, jarang. Batu nisan tak tempah lagi, senang kitanya. Maknanya jarang benda-benda demikian kita nak letak.
Gadget-gadget terhadap akhirat jarang kita nak jadikan. Tetapi gadget untuk dunia, kehidupan untuk dunia, semua kita lengkapkan. Bagaimana kita nak hidup peti ais cukup lengkap, kemudian kita nak televisyen cukup lengkap, segala untuk kehidupan dunia ni kita ada. Tapi untuk akhirat ni jarang kita nak buat persiapan untuk demikian. Kenapa kita berpaling daripada sedikit sangat mengingati kematian? Majlis-majlis ilmu jarang kita nak hadir. Mana lebih kerap kita hadir majlis ilmu dengan kita hadir di pasaraya, senang kita ni. Yang ni yang mudah je kita bilang dan kita kira. Maknanya benda-benda demikian kita nampak sangat bagaimana kita berpaling serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan setelah kematian dalam hidup seorang. Yang ni tertinggal kita. Kita boleh tinggal banyak benda lah. Di antara amal soleh yang biasa kita ni dekat nak meninggal dunia kita nak buat ialah bersedekah di jalan Allah SWT. Yang tu kebanyakan di kalangan kita nak buat. Dia dekat nak mati je, dia bimbang terus terhadap harta benda dia. Lalu dia nak buat apa dia? Kalau boleh nak sedekah semua harta benda dia. Tapi waktu mana hidup ayah kita nak bersedekah. Jarang kita nak bersedekah waktu mana kita hidup. Ini benda-benda yang menyebabkan di kalangan kita ni kematian, bekalan untuk kematian tu jarang di kalangan kita untuk kita lakukan. Ana dengar ada semalam ana berjumpa dengan seorang hamba Allah, dia cerita tentang mengenai orang kaya yang meninggal dunia. Yang dia meninggal dunia ni orang di antara orang kaya-kaya lah di dunia kita ni, di negara kita ni. Bagaimana dia nak meninggal dunia tersebut, dia terfikir tentang zakat dia yang tak bayar lagi. Lebih kurang 36 juta zakat yang tak bayar lagi. 36 juta yang dia buat cek, dia siapkan cek semua. Kemudian dia bagi pada lawyer dia. Apabila dia bagi pada lawyer dia, dia meninggal dunia lepas pada tersebut. Dia meninggal dunia lepas pada itu. Tiba-tiba diketahui oleh anak dia. Anak dia suruh tarik balik 36 juta tersebut. Anak dia kata tak boleh, jangan bagi. Dia kata duit 36 juta tu milik anak-anak sekarang. Milik anak-anak mesti dia agih-agihkan, bukan untuk duit bapak dia. Ni manusia. Dan lawyer tu cerita, dia kata, macam mana ustaz nak buat? Macam mana nak buat terhadap benda yang sedemikian rupa? Ni nak sebut gambaran manusia ni. Kalau dekat nak meninggal dunia, memang kita akan terfikir harta benda. Macam mana nak buat? Macam mana harta benda kita yang kita miliki? Tapi kalau kita meninggal dunia, dia kata, anda tanya, cek tu ada dengan tuan lagi ke? Dia kata, ya, ada dengan saya lagi. Ada dengan saya lagi. Tapi anak dia yang sulung arahkan, kalau tak, saya kena saman balik dia sebut. Nak sebutnya, duit tu jangan serahkan. Anda kata jangan, serahkan saja. Duit tu duit zakat yang wajib disampaikan. Kerana apa dia? Tanggungjawab. Anda nak sebut gambaran sampai peringkat demikian manusia. Kita boleh tengok orang, dia fikir yang dia tak mati. Yang mati bapak dia. Bukan mati dia. Yang mati ialah bapa dia. Ramai mana kes-kes yang terjadi. Bapa yang wakaf tanah, kemudian orang bina masjid, kemudian bina rumah anak yatim dan sebagainya. Bapa meninggal dunia, anak tuntut balik tanah tersebut. Benda-benda demikian yang terjadi dalam masyarakat kita. Kenapa? Kelalaian. Tak ada bekalan setelah mana kematian ini. Bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir. Tuan kita sebut, dia kata, mati itu, kalau kamu boleh belajar daripada kematian itu, maka kamu belajar dah. Kerana apabila kamu tengok orang meninggal dunia ni macam mana perjalanan hidup dia. Waktu mana dia boleh bergerak, boleh senyum, boleh buat apa saja. Lepas pada dia mati, dia buat apa dia? Nak buat macam mana? Tak bergerak dah. Kamu boleh belajar daripada kematian itu. Dengan kematian itu, menjadikan pengajaran yang besar. Jadi kita termenung, kalaulah aku berada tempat ini, bagaimana keadaan aku di saat itu. Kita merasakan demikian. Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal bahaim ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma akalta minha saminan." Dia kata, kalaulah Rasulullah sebut, kalaulah binatang itu tahu tentang mengenai kematian, binatang itu tahu tentang hakikat kematian, kamu sekali-kali tidak akan berjumpa satu binatang pun yang kamu boleh makan yang gemuk-gemuk. Tak ada binatang yang jadi gemuk. Semua kurus. Kenapa kurus ni? Teringat mati ya. Teringat mati. Rasulullah SAW sebut, kenapa binatang tu jadi gemuk semua tu? Kerana dia ni hidup dalam keadaan tak fikir tentang mati. Kalau kamu hidup macam tu juga, kamu lebih kurang sama dengan binatang. Bahasa yang mudah yang Rasulullah SAW nak sebut. Kalaulah kamu hidup ini
tak teringat tentang mati. Apa beza kamu dengan binatang? Binatang tu pun tak teringat tentang mati. Kalaulah binatang tu tahu Allah ajar tentang hakikat kematian, tak berjumpalah yang disebut dengan seekor lembu pun yang gemuk. Semua lembu tu akan jadi kurus. Semua kambing itu jadi kurus. Dan binatang yang kamu makan itu semua jadi kurus. Kenapa? Kerana teringat pada kematian. Oleh kerana Allah tak ajar pada binatang ini hakikat kematian. Yang Allah ajar hakikat kematian ini hanya untuk manusia saja. Maka kamu kena beza diri kamu dengan binatang itu, supaya kamu boleh tahu bagaimana perjalanan untuk kematian. Diceritakan bahawa ada seorang Arab Badui yang mengelilingi untanya yang telah mati, dan dia memuji-muji unta tersebut sambil dia berfikir apa yang berlaku pada untanya itu. Dia kemudian berkata, "Mengapa kamu tidak bangun? Wahai unta, mengapa kamu tak bangun?" Orang Arab Badui, "Padahal anggota tubuh kamu masih baik dan sempurna. Apa yang berlaku pada kamu? Siapakah yang menahan gerak kamu itu? Siapakah yang akan membangkitkan kamu?" Akhirnya orang Arab Badui itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia amat hairan memikirkan keadaan unta tersebut. Ini nak gambarkan tentang mengenai bagaimana orang Arab Badui orang yang tak cerdik lah, senang cerita. Yang dianya tengok unta dia mati, dia bercakap dengan unta dia, "Kenapa kamu tak bergerak? Kenapa kamu tak berjalan? Siapa yang tahan kamu tak berjalan?" Dia bercakap demikian. Maknanya kalau manusia ni tak belajar juga dengan kematian, manusia tu macam gambaran yang disebut dengan orang Arab Badui tersebutlah. Orang Arab Badui itu tak faham tentang hakikat kematian. Tiba-tiba manusia pun tak faham tentang hakikat kematian, yang menyebabkan kerugian dalam kehidupan seseorang ini. Ada pula penyair yang membacakan syair ni anda tak berapa suka nak baca syair, kerana dia tak berapa sama dengan orang Melayu kita. Orang Melayu kita tak bersair sangat di sana. At-Tirmizi Al-Hakim Abu Abdullah meriwayatkan dalam An-Nawadir Al-Usud, Nabi Adam memberitahu kepada Hawa bahawa anaknya telah meninggal dunia. Nabi Adam sebut, dia berkata, "Wahai Hawa, anak kamu telah meninggal dunia." Hawa kemudian bertanya, "Apa yang maksudkan dengan meninggal dunia? Waktu mana mula-mula kejadian atas dunia?" Meninggal dunia lah anak kita. Lalu ditanya oleh ibu kita Hawa, tanya, "Apa dia yang dimaksudkan dengan meninggal dunia? Meninggal dunia itu apa dia?" Dia berkata, meninggal dunia adalah tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Meninggal dunia ni tidak dapat berdiri dan tidak dapat duduk. Hawa pun menjadi sedih dan menangis. Adam lalu berkata padanya, "Kamu dan anak perempuan kamu berhak menangisinya, sedangkan aku dan anak lelakiku tidak perlu menangisinya." Kenapa kamu berhak untuk menangis, wahai Hawa? Kenapa? Kerana kamu baru belajar. Manakala aku dengan anak lelaki aku ni tak perlulah nak menangis, kerana aku dah belajar. Senang ceritanya. Maknanya bila dah belajar, dia tahulah bagaimana perjalanan yang di hadapan ini sendiri. Kesempatan kita ni bertaubat ni untuk mohon keredaan Allah sebelum daripada kematian. Maksud al-istitab adalah memohon keredaan. Keredaan hanya diperolehi dengan bertaubat serta tidak mengulangi perbuatan dosa yang kita lakukan. Maknanya sebelum anda mati, satu benda yang paling utama kena buat yang disebut dengan taubat. Istiqtab dipanggil. Maknanya kita ni cepat-cepat balik pada Allah, minta supaya Allah redha kita. Macam mana nak dapat redha Allah? Yang disebut dengan kitanya diajar supaya minta ampun terhadap dosa-dosa kita, dan kita tak mengulangi lagi dosa-dosa yang lalu. Ya, sebelum daripada kita mati, kerana ramai orang yang dekat nak mati tu, dia akan sebut, "Inni tubtul an." Sekarang aku taubatlah ya Allah. Ni kebanyakan. Dia ada 2-3 benda tu lah. Dekat nak mati ni, ulama-ulama kata, orang yang dekat nak mati, yang pertama, dia nak bersedekah. Yang kedua, dia nak buat apa dia? Dia nak bertaubat pada Allah. Yang tiga, orang dekat nak mati ni, dia nak buat amal soleh. Kebanyakan demikian. Ni kebanyakan orang nak meninggal dunia ni, 2-3 benda ni dia nak buat. Yang pertama ni, dia nak taubat pada Allah. Ya Allah, aku taubatlah dosa-dosa dahulu. Kerana tengok dosa-dosa ni menyukarkan dan menyulitkan. Iyalah, kerana dosa-dosa ini menimbun. Dah dekat nak mati itu, Allah buka hijab mata. Hijab mata kita ni nampak dah Allah teruknya. Tengok teruk tu, dia dah gambar bagaimana dahsyatnya di hadapan itu. Dia akan sebut terus,
inni tubtul an, aku taubatlah sekarang. Ini gambaran yang digambarkan. Dia sebut terus, ya Allah aku taubat. Kalau dia sempat taubat, yang keduanya dia sebut apa dia? Aku nak bersedekah, fa as-sadaqah, aku nak bersedekah di jalan Allah. Nak sangatlah aku nak bersedekah di jalan Allah ni, harta benda ni bimbang ni. Lepas pada kita mati, tiba-tiba anak kita berkelahi. Lepas pada kita meninggal dunia, tiba-tiba harta benda kita ni menjadi bebanan pula pada kita lepas pada kita mati. Allah dahsyat. Kalau kita mati, orang buat amal soleh dengan harta benda kita, untung. Tetapi kalaulah kita meninggal dunia, orang buat benda yang buruk pada kita, tak payah banyak pun. Kita mati hari ni kita meninggal dunia, malam ni anak kita pasang TV. Pasang TV dalam rumah tu, tengok apa dia? Tengok Maharaja Lawak misal contoh. Dalam rumah ni baru meninggal dunia tadi. Baru je meninggal dunia tadi. Malam tu pasang dah Maharaja Lawak. Tunggulah kita. Tunggu terus kita. Tak percaya, tunggu mati senang kita. Waktu mana kita dalam kubur. Maknanya gambaran apa dia? Dalam kubur tu, terseksa dah. Malaikat tunjuk, tengok tu, perangai anak-anak kamu. Sampai peringkat malaikat tunjuk bagaimana perangai anak kamu, keluarga kamu ni. Kamu meninggal dunia je. Tu baru hari pertama baru. Bukan hari yang kedua, yang ketiga lagi. Sampai peringkat yang teruk lagi kan, ada kes yang berlaku tu, yang anda pernah cerita pada para sekalian di Perlis. Apabila ada seorang imam, dia tanya pada anak, dia kata ada seorang kontraktor tersebut, dia ni cerita, dia kata saya nampak ni yang berlaku. Rumah kontraktor tu sebelah dengan kubur dia tu. Rumah kontraktor tu sebelah dengan kubur. Dia meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, malam tu anak-anak buat karaoke. Anak-anak ni buat karaoke. Malam tu buat karaoke kat tepi rumah, dekat tepi rumah tu. Dia kata waktu mana buat tu Ustaz? Dia kata kami JK masjid ni datang. Dia kata kami nampak satu benda yang sedang bangun daripada kubur tu. Tunjuk ni, jangan buat. Dia kata benda apa tu Ustaz? Dia tanya pada anak lah. Anak ingat lagi waktu anak pergi ke Perlis. Dia tunjuk ni, dia kata jangan buat. Anak-anak pun terkejut tengok benda yang bangun daripada kubur. Kalau kita lagi lintang pukang terus datang lagi. Dia kata benda apa yang tunjuk demikian? Soalan anak, jangan buat, nak buat karaoke ni, nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Memang anak ni sampai peringkat Allah pesan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Bimbang kamu dengan anak yang kamu tinggal, zuriat yang kamu tinggal di belakang kamu. Zuriat yang jenis apa dia? Yang jenis dhi'afan, yang jenis lemah agamanya. Lemah agama. Meninggal dunia kamu tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat macam mana. Bimbang kita ni, kita meninggal dunia, anak-anak kita peluk tubuh. Kan ramai kan orang yang apabila meninggal dunia je, dia tertanya-tanya terus, nak buat apa? Nak buat macam mana? Kan dia tidak ada ilmu. Nak berhubung macam mana? Nak buat apa dia? Kan tak pernah diajar. Di waktu tersebut dia peluk tubuh. Dia tunggu tengok orang lain. Buatlah, untuklah, uruslah arwah ni, buatlah macam mana pun. Lalu dia tak boleh nak buat apa-apa. Di'afat, yang jenis lemah agama dia. Anda tengok ramai sangat dah orang yang dia keluarga dia, apabila dia meninggal dunia, anak-anak tak boleh nak buat apa. Kita datang tu jadi keluar, tolong Ustaz, tolonglah uruskan ayah saya, uruskan ibu saya, uruskan adik-adik saya ni. Tak tahu dah nak buat apa. Kemudian kita buat urusan, mandikan, kapankan, kemudian kita tolong semua ni sampai ke kubur. Sampai ke kubur tu tak boleh nak buat apa lagi. Ramai mana orang yang tak tahu nak buat macam mana lagi ke kubur. Padahal Rasulullah dah ajar dah, kalau dia sakit, kamu ziarah. Kenapa ziarah sakit? Kerana nak belajar tentang bagaimana waktu mana kamu sakit nanti. Bagaimana keadaan, kamu kena tahu keadaan kenapa orang sakit. Kalau dia meninggal dunia, kamu iringi dia sampai ke kuburan. Di antara hak seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain. Apabila dia sakit, kamu ziarah dia. Kemudian kalau dia meninggal dunia, kamu sampaikan mayat dia ke kuburan. Kenapa sampaikan ke kuburan ini? Kamu tolong hantar dia. Kalau kamu orang yang soleh, paling beruntung. Dia paling beruntung. Bahkan dia bangga. Dia bangga. Yang hantar saya ke kubur tadi, orang alim. Yang hantar ke kubur saya tadi, anak saya yang paling soleh, yang datang mengiringi saya ke kuburan ini.
Kalau kita sampai di kubur, tiba-tiba tak ada pun orang soleh datang. Agak-agak macam mana kita nak gambarkan? Orang soleh tak ada pun. Ramai mana orang yang dia sampai ke kubur, anda tengok ni, macam di seksyen 21, kubur seksyen 21 Shah Alam. Anda perhati bagaimana keadaan. Kadang-kadang datang dia letak tu macam timbus bangkai begitu je dia buat. Dia letak saja, tak ada pun liang kat dalam tu tak ada pun. Dia letak sama rata je. Bila-bila masa je boleh tergolek tu mayat tu. Mayat ni kalau dia sandar tepi dinding, disandar di liang lahat tu tak ada pun yang di tengah tu. Sepatutnya ada yang kat tengah tu sikit. Tapi dia buat sama je. Dia sandar begitu di dalam liang tersebut. Apabila dia sandar pada liang, dia letak tanah tepi ni. Tanah ni boleh bertahan berapa lama? Tanah ni boleh bertahan berapa lama yang disandar tersebut kat tepi dinding. Lepas pada tu, kemudian turunkan, tutup je. Tutup dengan liang lahat tersebut, tutup dengan kayu gitu saja. Yang ni kosong ni. Mayat ni boleh terlentang balik ni. Mayat ni boleh terlentang balik. Para hadirin sekarang boleh bayang macam mana mayat yang terlentang nanti. Membelakangkan ataupun tidak menghadap kepada kiblat. Cukup dah keadaan yang demikian. Lepas tu tutup saja. Yang nak turunkan tu, rantai ni besar bukan main dekat tangan. Dengan ni siap dengan rantai dekat tengkuk lagi. Anda kata jangan, tak payah turun. Tu yang kita pergi. Kalau yang kita tak pergi, yang tak sempat kita pergi, macam mana dia buat? Dia turunkan, dia tutup. Lepas tu dia panggil bulldozer. Bulldozer suruh timbus. Belum sempat apa-apa lagi. Anda kata tak sewajarnya. Dan bukan itu caranya yang diajar dalam agama. Dalam agama kita ni nak tutup kubur ni cukup dengan cangkul je lah. Tarik dengan cangkul je. Sampai dengan bulldozer ni seolah-olah jentera berat betul. Nak datang, kita boleh bayang bagaimana sengsaranya saat. Ni contoh yang mudah. Contoh yang mudah bagaimana tidak dipeduli. Anak-anak ni tak ambil berat langsung. Keluarga yang tak ambil berat langsung. Maknanya, di waktu tersebut, dia akan menjadi ketakutan. Kerana diri dia tak buat persiapan untuk menghadap di hadapan Allah SWT. Al-Jauhari mengatakan bahawa al-istiqtab maknanya memohon keredaan. Seperti ucapan, aku memohon keredaannya dan dia pun meredai diri aku. Firman Allah Ta'ala, فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Meskipun mereka bersabar, فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَى لَهُمْ, bersabar di atas azab neraka itu, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Mereka nak buat macam mana? Orang yang dihumban ke dalam neraka, kalau mereka bersabar pun tak ada dah. Sabar pun, sabar dalam neraka. Sabar dalam sengsara dipanggil. Sabar dalam sengsara. Wa in yastaqtibu, kalau mereka ni bertaubat, mereka minta belah ihsan, maka mereka itu fama hum minal mu'tabin, mereka sekali-kali tidak layak untuk mendapat yang disebut dengan orang yang dikasihi di sisi Allah SWT. Allah gambarkan tentang mengenai orang yang satu kelompok manusia yang mati dalam keadaan yang dia tak bersedia menghadap di hadapan Allah. Maksudnya, dia mati dalam keadaan yang dia tak sempat nak taubat. Dia nak buat macam mana? Kalau dia kata, saya sabarlah, saya bertahanlah. Bertahan pun memang masuk neraka juga. Kalau dia kata apa dia? Kalau mereka minta belas ihsan, tolonglah, kesian dah pada saya. Tak ada dah belas ihsan untuk diri kamu. Waktu mana mati ni, tak ada dah jalan undur. Di atas dunia ni, ada jalan undur lagi. Kita tersilap langkah. Kita boleh sebut, ya Allah, tolong ampunkan dosa saya, ya Allah. Kita boleh sebut lagi. Tapi waktu mana kita dah mula mati, mula kita one way, no U-turn. Mula kita berjalan seorang-seorang. Berjalan seorang-seorang ni, tak ada dah jalan undur. Nak balik semula, nak hidup kembali, nak taubat, tak ada. Pada diri kamu. Start daripada kamu mula mati, kamu mula bergerak seorang-seorang. Dan kalau kamu minta belas ihsan, tak ada lagi belas ihsan untuk diri kamu. Tak ada apa dah pada diri kamu di waktu tersebut. Diriwayatkan daripada Sahal bin Abdullah As-Sawri, dia berkata, mahukan kematian dilarang kecuali bagi 3 jenis orang. 3, iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian, dan orang yang lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang 3, orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya kematian, untuk kematian itu kamu nak dilarang. Nak suruh mati dilarang dalam agama. Kecuali pada 3 benda. 3 keadaan. Kecuali bagi 3 jenis orang je. Kalau ada orang kata saya nak mati dah, saya nak mati, tak boleh, dilarang dalam agama. Kecuali 3 jenis yang dibenarkan, iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian. Kejahilan dia terlampau teruk sangat. Jahil sangat dia ni, matilah pada diri dia. Kerana hidup lagi lama lagi jahil, lagi lama lagi teruk. Dia tonjolkan kejahilan dia. Dia tunjuk yang dia ni jahil. Jelas-jelas dia tunjuk. Lawan syariat tu jelas-jelas. Maknanya matilah lebih baik untuk diri kamu, daripada kamu hidup memberatkan bumi je dipanggil. Menghabiskan berah je. Orang yang jenis demikian, mati lebih sesuai untuk diri kamu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dia tak dapat terima takdir yang Allah bagi pada diri dia. Dia hanya menyalahkan takdir yang memanjang. Apa pun salahkan takdir, apa pun salah takdir. Ni takdir ni yang menjadikan macam ni, kerana ni lah saya jadi macam ni. Tak boleh terima hakikat takdir Allah. Dan yang 3, orang yang ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang ingin mati syahid. Yang ketiga itulah kematian yang dibenarkan dalam syarak. Dipanggil demikian. Diriwayatkan bahawa malaikat maut datang menemui Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mencabut nyawanya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, pernahkah kamu melihat salah seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabatnya sendiri? Malaikat maut, kamu nak cabut nyawa aku ni, kamu tu kan kawan dengan aku, senang. Kamu nak cabut nyawa aku. Adakah sahabat yang nak buat jahat pada sahabat sendiri? Katanya, gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim demikian. Mana mungkin kawan nak cabut nyawa kawan? Mendengar kata-kata itu, malaikat maut kembali menemui Allah. Ni kita dah belajar sebelum daripada ni pun. Hadis yang sebegini. Apabila berjumpa dengan Allah, lalu berkata kepada malaikat maut, Allah berkata kepada malaikat maut, adakah kamu pernah melihat seorang yang tidak bergembira bertemu dengan kekasih yang bertemu dengan kekasih? Maknanya ada juga ke seorang yang dia menjadi kekasih tak suka berjumpa dengan kekasih? Untuk terjemahan yang senang lah untuk dipahami. Sahabat ni, orang, kalau kita terjemah sahabat, ramai lagi lah orang yang akan sebut sahabat ni. Ramai orang yang bersahabat tak nak berjumpa pun sahabat ada. Tapi kita nak sebut, Allah tanya malaikat maut, kamu sebut pada Nabi Ibrahim tu, kamu ni kekasih aku ke? Ya. Oleh kerana kamu kekasih Allah, kamu tak suka ke berjumpa dengan Allah, kekasih kamu? Peluang kamu berjumpa dengan kekasih, kamu tak nak ke? Setelah itu malaikat maut kembali menemui Nabi Ibrahim, lalu menyampaikan kata-kata Allah kepadanya. Nabi Ibrahim lalu berkata, jika demikian maka cabutlah nyawaku saat ini juga. Sekarang bagi tahu kepada Allah, cabutlah nyawa, kerana aku tak sabar berjumpa dengan Allah saat ini. Abu Darda menyatakan bahawa kematian yang menimpa seorang mukmin tujuannya adalah menjadi baik. Sebagaimana firman Allah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Ini nak sebut, kalau mati bagi orang mukmin, dalam hidup orang mukmin ni, itu yang terbaik. Yang kita kena letakkan bahawa memang Allah nak suruh dia meninggal dunia. Kerana dengan mati itu ada benda yang baik yang Allah nak sediakan untuk diri dia. Kadang-kadang kan kita kata, ya Allah, baiknya orang ni, kenapa dah mati awal? Kita sebut demikian. Mati awal dia, sebenarnya Allah nak bagi balasan yang baik untuk diri dia. Dan kita, kalau dia duduk dengan kita, tak ada balasan pun. Lebih baiklah dia mati. Apabila dia meninggal dunia tersebut, maka balasan Allah itu lebih cepat sampai pada dia. Kadang-kadang kita sebut, kenapalah dia ni jahat sangat, tak mati-mati tersebut. Payahnya nak mati, liatnya nak mati. Berapa kali dah kemelangan tak mati-mati dia ni. Peluang dia ni, kita kata kenapa peliat sangat nak mati. Kita sebut demikian. Tak, Allah nak bagi peluang pada dia, kembali pada Allah. Taubatlah kamu pada Allah. Dengan cara itu, kamu akan ada peluang lagi untuk kamu beramal soleh dalam hidup. Tapi kadang-kadang kan orang yang baik-baik, kita kata sayangnya, baiknya dia, bagusnya dia, eloknya dia, tiba-tiba Allah jadikan kematian untuk diri dia. Firman Allah sebut, lakinnal ladzina taqaw
Tetapi bagi orang yang beriman dan juga bertakwa, bagi dalam hidup mereka takwa pada Allah, rabbahum lahum jannatun, bagi mereka ni Allah sediakan syurga tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di dalamnya air yang cukup cantik, khalidina fiha, dan kekal dia dalam syurga itu, nuzulan min indillah, tempat yang Allah anugerahkan pada diri dia. Allah bagi pada diri dia, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu sebaik-baik Allah sediakan bagi orang yang hidup dalam keadaan berbuat baik. Abrar maknanya orang yang hidup sentiasa melakukan kebaikan. Kalau para hadirin sekalian nak dapat anak, tak nama anak Abrar dia panggil. Abrar ni orang yang hidup, Ahmad Abrar, Muhammad Abrar, orang yang hidup dalam keadaan yang sentiasa melakukan kebaikan. Hidup dia dipanggil demikian. Ni gambaran orang yang soleh dalam kehidupan ini sendiri. Dan gambaran di sisi Allah, Allah sediakan orang yang hidup dalam keadaan yang berbuat baik. Oleh kerana hidup dia sentiasa berbuat baik, yang soleh pada diri dia, maka dalam keadaan demikian, katanya Allah, aku sediakan pada mereka ini balasan yang baik dengan kematian itu. Selagi mana dia tak mati, macam mana aku nak balas untuk dia? Maknanya dengan dia mati, maka balasan itu sampai untuk orang demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan kamu sangka orang kafir itu kami biarkan pada mereka, annama numli lahum khairul li anfusihim, kami biarkan mereka hidup lama itu baik bagi mereka. Kita kan tanya, kenapalah orang kafir ni orangnya panjang je umur, minum arak pun panjang je umur. Kita ni arak tak minum, rokok tak isap, kemudian dalam keadaan yang apa dia, penyakit pula kita kata sentiasa ada je. Orang kafir tu dia buat dosa banyak, mayam pun tidak, makan babi lagi, kita sebut demikian. Nak marah kita, tapi panjang pula umur dia. Nak marah kita, gambaran kasarnya kita sampai peringkat demikian. Tak apa kita sebut. Tak, Allah kata, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan kamu sangka kami jadikan orang kafir itu panjang umur mereka, panjang umur mereka itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma, tetapi kami bagi panjang umur mereka itu agar bertambahnya dosa dalam hidup mereka. Lagi panjang umur dia, lagi banyak dosa dia buat, lagi banyak. Lepas pada itu, walahum azabun muhin, bagi mereka itu azab yang amat keji yang Allah sediakan dalam hidup mereka. Ini cara Allah gambarkan tentang ini. Ada orang yang Allah panjangkan umur, dan Allah panjangkan umur dia dalam keadaan yang dia lagi panjang umur lagi buat jahat, lagi panjang umur lagi tak nak insaf. Kenapa jadi demikian? Kerana liyazdadu isma, dengan tujuan untuk tambah dosa-dosa mereka. Dengan bertambah dosa tersebut yang menyebabkan akhirnya mereka rasa bangga, tengok aku buat dosa, tengok aku buat dosa. Padahal walahum azabun muhin, Allah sediakan bagi mereka ni azab yang amat menghinakan dalam hidup. Hayyan bin Al-Aswad menyatakan bahawa kematian adalah jambatan yang boleh menghubungkan dua orang kekasih. Mati itu sebenarnya dia menghubung di antara kekasih dengan kekasih. Jadi kalau kita sampai saat mana kita digilirkan oleh Allah untuk sampai giliran kematian, jangan kita bimbanglah. Sebenarnya kita sedang sampai saat yang dinamakan dengan kita berjumpa dengan kekasih. Tapi dengan syarat kita ni seorang yang mukmin. Jaga betul-betul amalan dalam kehidupan kita. Boleh mahukan kematian kerana bimbang murtad? Bolehkah dalam hidup kita ni kita nak mati daripada kita jadi murtad? Dalam hidup kita ni Allah menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan Maryam dalam firman-Nya, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini Nabi Yusuf alaihissalam, waktu mana dia diuji dengan oleh Allah banyak ujian. Nabi Yusuf kata apa dia? Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulk, kamu bagi pada aku ni kekuasaan, raja pada dia, menjadi pemimpin,
lepas pada mana melalui ujian kemuncak, jadi menteri. Menteri pula yang menjaga keuangan negara. 7 tahun yang kemarau, 7 tahun yang subur, 7 tahun yang kemarau. Yang jadi demikian. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kamu pula ajar pada aku, ya Allah, segala ilmu-ilmu yang ta'wil terhadap mimpi. Kamu ajar pada aku, ya Allah, segala ilmu ta'wil itu terhadap mimpi ni. Fatiras samawati wal ard. Kamu memiliki, menciptakan langit dan bumi ini. Anta waliyyi. Kamu yang menjagaku fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Lalu Nabi Yusuf kata apa dia? Tawaffani musliman. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Yang ni doa yang kita boleh baca. Tawaffani musliman. Matikanlah aku, ya Allah, dalam keadaan aku ni betul-betul menyerah diri pada kamu, ya Allah. Musliman wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang salih, ya Allah. Maknanya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tolong matikanlah aku ni sebagai seorang muslim, ya Allah, dalam keadaan yang benar-benar beriman pada kamu, ya Allah. Dan sambungkanlah aku ni, gabungkan aku dengan orang-orang yang salih, ya Allah, dalam hidup aku. Waktu mana mati nanti, kan anak pernah cerita pada para hadirin sekian, kita mati ni hari pertama je Allah tanya soalan, jawab, selesai jawab. Waktu mana selesai jawab, ada orang yang selesai terus. Mudah-mudahan kita lah jawab je, tanya, selesai. Malaikat pun sandar terus kita. Sandar kita dekat kubur. Kubur ni sama ada roh kita ataupun sandar dengan jasad-jasad. Wallahu a'lam. Serah pada Allah dah keadaan yang berlaku. Bila sandar saja, turun ni, kain kapan ni turun sampai ke pinggang. Waktu mana turun sampai ke pinggang tu, kita tengok mati dah aku. Dalam kubur mati dah aku. Tengok dengan kapas-kapas, bau. Tengok kiri kanan, gelap. Semua keadaan. Mula kita pun tahu dah, mati dah. Bila kita mati tersebut, lepas pada tu, Allah kata malaikat, kamu tunjuk mentari yang turun. Mentari turun nak tenggelam ni. Waktu mana mentari yang turun tersebut, sedang tunjuk je, dia pun tengok mentari yang tenggelam. Hari pertama di alam barzah. Hari pertama, tengok saja, bingkai bangun terus. Malaikat tak semayang asar lagi. Malaikat aku tak semayang asar lagi. Malaikat kata, tak ada dah salat, tak ada dah haji. La salata laka wala siyama laka wala hajjata laka. Tak ada dah salat, tak ada dah haji, tak ada dah. Walakin numuka lil arusah. Tidurlah kamu bagaikan malam pengantin baru pada diri kamu. Waktu mana disebut saja begitu, kubur pun dilapang. Luas tu, ni anda gambarkan dalam berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Yang disebut lapang tu sejauh 600,000 tahun perjalanan. Kubur yang kita baca, kemudian hijau, nampak hijau, tenang je nampak. Memang nampak tujuh ni tempat, ditunjuk terus tempat dalam syurga. Orang yang mukmin nak digambarkan tentang bagaimana keadaan mukmin. Orang mukmin yang menghadap depan Allah. Lepas pada tu, roh wa alhiqni bis salihin. Roh orang yang saleh, arwah ayah kita, arwah tok kita, arwah keluarga kita, jiran tetangga kita tu, terus dia datang hujung, datang dekat tu, dia tengok jauh-jauh. Mereka masing-masing kata apa dia? Biar dia penat lagi tadi, penat kematian kematian itu. Mereka dengarkan cakapan roh ini, mereka dengarkan pada dia pun senyum terus. Tak, dia kata tak penat. Dia kata, mari dekat sikit. Suruh mari dekat sikit tersebut, dia pun tunjuk terus. Ni nampak ni. Kain kapan ni, tadi ni kain kapan ni, anak aku yang paling soleh yang kapankan aku. Bangga dengan kain kapan dia. Kamu tengok ni, kain kapan ni, kapur baru ni, semua ni keluarga kita, anak-anak kita yang soleh tadi sejak daripada tadi nak siap datang menghadap depan Allah ni, yang mandikan anak yang sulung, yang kapankan, pas dia sebut bangga ni. Saleh dia waktu mana dekat nak meninggal dunia tu, dia kata semua mengiringi orang-orang yang saleh, masing-masing orang saleh sebut. Yang nak sebut wa alhiqni bis salihin tadi,
Masing-masing cerita. Dia pun cerita. Baru masing-masing tanya. Roh ni tanya, apa khabar jiran kita? Jiran kita dahulu tu sihat lagi ke? Dia pun sebut, Allah, jiran mana? Jiran yang ni. Dia kan dah meninggal dunia, dia sebut. Tak datang ke sini ke? Tahu dah. Maknanya tahu terus. Masing-masing tanya khabar terus. Kuliah pagi Jumaat tu ada lagi, tanya. Maknanya dia tanya terus. Masing-masing tanya khabar ada. Masing-masing orang tu ada, orang ni ada. Tanya terus. Tanya satu-satu, cerita satu-satu. Ini keadaan yang berlaku. Keadaan di saat itu. Tu yang nak kata, kalau tak percaya, tunggu mati. Tunggu mati, kita nampaklah keadaan di mana kita di hari pertama di alam barzah, hari kedua dan hari yang tiga, kita keseorangan itu tiba-tiba dihiburkan. Kata mereka, sabarlah, tak apalah. Kita alhamdulillah, Allah telah bagi kita. Wa qala alhamdulillahillazi hadana. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, Allah bagi hidayah untuk diri kita. Kita dapat nikmat sebegini, Allah matikan kita sebegini, dan kita mati. Ni syukur ni, masuk-masuk surga. Alhamdulillah. Kita selamat daripada perjalanan yang menyukarkan dalam hidup. Atas dunia tu sukar. Alhamdulillah kita. Bila tanya malaikat, siapa yang nak hidup? Tak nak hidup. Tak nak hidup. Kecuali yang nak hidup apa dia? Orang mati syahid je. Mati syahid je sebut, hidupkanlah kami. Kami tak terasa sakit. Tapi yang lain kata, tak nak, jangan hidup. Tak hidup lebih baik daripada hidup. Kenapa? Sakit kematian itu menyukarkan dalam kehidupan seorang. Sebab tu Nabi Yusuf sebut, wa alhiqni bis salihin. Dia orang salih ni, dia menjadi mata rantai di antara satu sama lain. Dia bersambung. Secara otomatik je. Kalau parahan sekian di atas dunia ni, parahan sekian duduk dengan orang yang salih, sekejap je kita akan jadi rasa macam adik-beradik. Anak-anak, bukannya kita nak sebut kita soleh sangat, tidak. Tapi waktu mana kita duduk dengan ustaz-ustaz kan, ustaz-ustaz ni kita tak pernah berjumpa lagi, tapi kita jumpa je, kita rasa macam adik-beradik. Kenapa kita rasa macam adik-beradik? Dia rasa macam ada chemistry tu. Maknanya dia ada ikatan. Lepas pada sebut, kita pun rasa macam kita ni ada link di antara satu sama lain. Macam orang jahat dengan orang jahat, dia berjumpa, woi, dia sebut, woi dia tu, dia woi geng dia sebut, geng sama dia. Baik, orang yang soleh, dia ada hubungan. Kita kalau kita soleh dalam hidup kita berhubung di antara orang soleh. Allah jadikan link tu ada. Jumpa je, senyum terus. Lepas tu, walaupun tak kenal, Assalamualaikum, tegur terus. Lepas itu tanya, tinggal kat mana, duduk kat mana. Kita mula gerakkan. Kenapa? Dia ada kesalehan itu, dia menjadi wa alhiqni bis salihin. Dia akan tergabung di antara satu sama lain. Macam orang sebutlah, orang Kelantan jangan berjumpa geng-geng Kelantan dia tu. Kalau berjumpa geng Kelantan, sudah, dia tak kenal terus orang lain dia sebut. Ni di perangai dia dipanggil. Dia berjumpa sama-sama negeri. Orang Kedah, dia jumpa sama-sama Kedah, sudah. Dia akan jadi demikian. Orang Jawa, dia berjumpa dengan Jawa dia. Sudah, dia bercakap Jawa tu termenung, orang lain mendengar. Maknanya gambaran bagaimana dia ada hubungan. Dia akan lekat dalam kehidupan seorang. Fa'ajahal mukhadu ila jiz'in naqlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam alaihissalam ni fa'ajahal makhadu ila jiz'in naqlah. Apabila sakit sangat, Maryam ini disandar pada pohon kurma. Qalat ya laitani, lalu mulut dia kata apa dia? Mittu qabla hadha, matikanlah aku sebelum ini. Sakitnya, baik aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiya. Wahai Tuhanku, aku waktu mana aku mati ni menjadikan sesuatu yang tidak bererti lagi, lalu aku dilupakan lepas pada itu. Maryam waktu mana seorang-seorang nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ini satu kejadian lah yang Allah nak tunjuk kuasa dia. Ada orang
yang Allah jadikan tak ada ayah, tak ada ibu, kemudian jadi manusia, Nabi Adam AS. Ada orang yang Allah jadikan ada lelaki tapi tak ada perempuan, lalu keluarnya manusia. Siapa dia? Hawa AS. Allah jadikan demikian. Ada orang yang ada perempuan tapi tak ada lelaki, keluar manusia, Nabi Isa AS. Dan ada orang yang ada lelaki dan ada perempuan, keluar manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Allah nak tunjuk kuasa. Allah nak tunjuk kuasa Allah. Jadi demikian. Tapi kalau ada juga orang mengaku tak ada lelaki, keluar anak juga, boh sial lah tu senang itu. Maknanya zaman kita ni, jangan pula dia kata saya macam Maryam juga dia sebut. Tak ada dah. Maknanya gambaran kamu ni, suami tak ada, kemudian kamu ni tiba-tiba keluar juga anak. Benda apa? Berzina lah tu. Ini cara yang dalam dunia kita pada hari ini. Lalu Maryam ni, apabila dia sampai peringkat takut, sakitnya melahirkan anak ni, dia kata matilah lebih baik. Mati kerana sakit melahirkan anak. Sakit melahirkan anak ni kita boleh gambar. Anak nak gambar pun payah sebab depan anak ni melahirkan anak semua. Tapi kalau kita lihat pada orang rumah melahirkan anak tu cukup dah, dengan pucat mukanya, dengan ketar tangannya, dengan perasaan, habis perasaan. Tapi Rasulullah SAW sebut, tu pun kata Rasulullah, baru 1/99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Melahirkan anak tu sakit. Allah sajalah yang tahu sakitnya melahirkan anak. Sampai pegang tangan suami ni, anda ingat orang rumah pegang ni berulang kali, cium tangan ni, minta maaf ni, mengalir mata. Sakit nak melahirkan ini, berulang kali, kalau meninggal dunia maafkan. Sebut ni nak keluar anak ni, dalam keadaan nak keluarkan anak, kita pun fikir, kalaulah aku boleh tukarlah seronoknya. Kita rasa demikian. Tunjuk gentle sikit kita. Nak sebutnya saat demikian. Tapi dalam keadaan melahirkan anak tu, melahirkan anak sakit. Sampai tak boleh nak bayang bagaimana sakitnya tersebut. Suasana ni, tiba-tiba keluar, senyum lepas pada sebut. Allah jadikan rahmat daripada seorang ibu. Itu pun 1/99. Ada lagi 98 kesakitan kematian yang Allah jadikan ini sendiri. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani kuntu makanak. Tak akan berlaku satu masa yang disebut dengan kiamat. Kiamat ini tak akan berlaku sehingga satu saat fitnah yang teruk sangat, lalu seorang lelaki yang lalu kawasan kubur kawan-kawan dia. Dia tengok kubur kawan-kawan dia, lalu dia kata pada dia, fayaqul, lalu dia kata pada kawan-kawan dia yang meninggal dunia, ya laitani kuntu makanak, untungnya aku kalau aku boleh berada tempat kamu. Maknanya apa dia? Fitnah ni banyak sangat. Fitnah yang ada ni sehingga menggoncangkan agama, membuatkan diri dia ni hampir keluar daripada Islam. Nak terkeluar daripada Islam kerana ujian yang teruk sangat yang dihadapi. Lalu dia kata, ya laitani kuntu makanak, untungnya kalau aku boleh berada pada tempat kamu. Tidak ada pertentangan antara keterangan tersebut dengan ayat yang telah kami sampaikan sebelum daripada ini. Abu Qatadah memberi keterangan mengenai ayat tersebut. Dia kata tidak seorang pun yang mahukan kematian, baik orang biasa maupun Nabi, kecuali Nabi Yusuf AS, kerana keinginannya berjumpa dengan Tuhannya amat besar dan besar setelah dia mendapat nikmat serta kurnia yang melimpah daripada Allah SWT. Kali ini tergambar dalam surah Yusuf ayat 101 yang kita baca sebentar tadi. Ayat tersebut menceritakan bahawa Yusuf amat ingin sekali berjumpa dengan Tuhannya. Nabi Yusuf AS, dia kata, matilah ya Allah, lebih baiklah ya Allah, tawaffani musliman, mati aku dalam keadaan Islam ya Allah. Nabi Yusuf AS ingin mati, kematian mahu dimati dalam keadaan memeluk Islam. Maksudnya dia mahu mati dalam keadaan Islam. Inilah pendapat yang dipandang oleh kebanyakan ahli tafsir. Penyebab Maryam mahukan kematian, menurut para ahli ada dua pendapat. Yang pertama, dia takut apabila orang berburuk sangka serta memburukkannya sehingga menyebabkan fitnah bagi dirinya pula. Maryam, apabila dia sebut fa'aja'al makhad ila jiz'in nakhlah,
ketika mana dia sakit-sakit disandar pada pokok kurma tu, qalat ya laitani mitu, wahai Tuhanku, matilah aku ya Allah. Dia sebut demikian kerana dia takut kalaulah dia keluarkan zuriat ni, nanti orang akan tanya, mana suami, mana ayahnya. Bimbang fitnah, buruk sangka. Yang kedua, agar kaumnya tidak menuduh melakukan pembohongan serta kemaksiatan zina yang boleh membawa malapetaka bagi kaum tersebut. Ini sebab demikian Allah berfirman mengenai pembohongan yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang ni lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, ada 2 orang yang kena denggi berdarah. Denggi berdarah ni dan dalam keadaan yang darah yang seorang ni mak kepada jemaah kita ni, mak dia berdarah sampai keluar darah tu banyak di bahagian rahim. Kemudian dia pula Allah naknya 2 minggu lagi nak kahwin. Maknya dalam keadaan yang sakit tenat. Dia nak, kemudian ni jemaah kita lah. Yang kedua ada jemaah kita, sahabat kita jugalah, Puan Nuraida binti Abdul Rahman, yang diserang denggi berdarah juga dalam keadaan koma, dan bila-bila masa saja akan dicabut life support. Jadi kita berdoalah kebaikan pada yang diuji ini sendiri, insya-Allah. Kemudian jemaah sekalian, ana sebut sebelum daripada kita berdoa pada mereka berdua ni, ana nak sebut yang kita berada pertengahan bulan Rejab, dan ana biasa dalam bulan Rejab ni ana buat kutipan untuk bantu orang yang susah untuk memasuki bulan Ramadan nanti. Bantu orang nak berbuka puasa dan sebagainya, orang miskin dan sebagainya. Dan ana ada tim sahabat-sahabat yang pergi hantar makanan-makanan untuk mereka berbuka puasa, orang miskin. Jadi tiap-tiap tahun dah ana buat ni, tiap-tiap amalan-amalan bila dekat nak masuk bulan Ramadan, ana pakat dengan sahabat-sahabat hantar sumbangan-sumbangan pada orang miskin supaya mereka ni rasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Jadi kalau jemaah yang ada duit-duit sumbangan nak berbuka puasa dan sebagainya nanti untuk Ramadan tu, ana sedang kumpulkan dana ni. Biasanya tiap-tiap tahun tu macam-macam tempat lah ana bagi, dekat Kedah, dekat Perak, dekat dengan ana bagi. Kadang-kadang ana pergi sendiri, kadang-kadang ana bagi pada sahabat-sahabat kat sana, kawasan-kawasan sana, agih-agihkan terus dekat Kelantan dan sebagainya. Jadi kalau jemaah yang ada kelapangan tu, kita kumpulkan bulan Rejab, bulan Syaban ni. Ni dana untuk bulan Rejab dan bulan Syaban, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi marda Nuraida Abdul Rahman washfi marda Sa'diyah binti Nurdin. Allahumma shfi mardahuma. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.